Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Terima kasih kerana memilih untuk memulakan pagi anda dengan bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Isnin 26 Februari 2024 bersama saya Munawar Azmi. Ya, dan saya Syuhaida Arifin. Kami akan bersama dengan anda selama 2 jam hari ini seperti biasa 8 hingga 10 pagi. Jadi apa agaknya perkabaran yang kita nak bawakan untuk anda, tapi sebelum itu peringatan hari ini hari Isnin agak istimewa sebenarnya. Kita bersiaran sehingga 9.45 pagi untuk kita seterusnya memberikan laluan kepada persidangan Parlimen yang akan bermula hari ini, yang merupakan isyadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15. Kita akan sama-sama saksikan yang pastinya ramai tengah nantikan titah pertama yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim seketika nanti. Apakah yang akan dititahkan nanti, kita akan bawakan secara langsung selepas siaran Selamat Pagi Malaysia pada jam 9.45 pagi. Baik, untuk ruang ketika ini, kita seperti biasa ingin kongsikan kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan apa antara topik-topik semasa khususnya yang anda boleh dapatkan di portal berita RTM, khususnya apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, iaitu bagaimana usaha kita secara bersama untuk kita memperkasa bidang kejuruteraan TVET bagi menarik pelabur berteknologi tinggi. Dan perkara ini diseru untuk memperkasakan bidang kejuruteraan TVET ini, dan perkara ini sangat penting untuk menarik pelabur, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan muda. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam menyatakan kita mendapati berdasarkan pelabur besar seperti Google dan kumpulan Zhejiang dan Geely Holding menyatakan mereka senang dengan lulusan TVET serta jurutera kita, tetapi mereka merasakan ada sedikit kekurangan di peringkat tertinggi dalam bidang IT dan kejuruteraan. Maknanya program latihan kita mesti diubah suai. Ya, beliau berkata demikian semasa sesi dialog Malaysia Madani pada program Madani Rakyat Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Berita seterusnya, pada program yang sama juga, kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkenaan usaha yang sedang dipergiatkan oleh pihak kerajaan untuk memperkukuhkan nilai ringgit dan dalam masa yang sama tanpa membebankan rakyat. Kata Perdana Menteri, terdapat cadangan agar meningkatkan kadar OPR dalam usaha menyeimbangkan nilai ringgit. Namun begitu, Yang Perdana Menteri menyifatkan perkara itu hanya akan membebankan rakyat. Jadi banyak perkara sedang diperhalusi untuk memastikan agar kadar inflasi kita tidak menjunam secara mendadak dan juga dalam masa yang sama tidak membebankan kos sara hidup yang perlu ditanggung oleh rakyat sekiranya kita meningkatkan OPR. Jadi sama-sama kita nantikan apakah antara inisiatif ataupun polisi-polisi yang akan dilaksanakan untuk memastikan kita semua berada dalam keadaan yang orang kata tak terlalu buruk dan juga tidak terlalu baik. Dan juga kita ingin sampaikan kepada anda berkenaan dengan bagaimana peranan Majlis Belia Malaysia seperti yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu Majlis Belia Malaysia diharap dapat terus menjadi ejen perpaduan dalam membentuk pemikiran belia sekaligus membantu kerajaan mencapai lebih banyak kejayaan. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri menyatakan usia MBM yang mencecah 75 tahun kini menonjol kematangan dan pengalaman majlis itu, dan kematangan itu katanya harus dijadikan pedoman dalam rangka visi MBM 2048 yang lebih inklusif dan juga holistik. Dan peranan MBM juga sangat penting dalam mengangkat suara belia, dalam kita mengetengahkan apa antara inisiatif-inisiatif dan juga idea-idea yang bernas dan juga segar untuk kita bersama-sama membangunkan negara Malaysia yang lebih maju jaya. Ya, kata Timbalan Perdana Menteri juga turut menasihati barisan kepimpinan MBM yang diketuai Presidennya Izzat Afifi Abdul Hamid bahawa pendekatan dan cabaran yang dihadapi kini berubah-ubah mengikut peredaran zaman. Jadi antara perkongsian berita yang seterusnya pada pagi ini juga, selain pada perkongsian berita ini, kita nak kongsi pada anda berkenaan dengan NAKOL. NAKOL ini adalah antara agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk memuktamadkan berkenaan dengan isu harga beras. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dan juga Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL diberi tempoh sehingga 20 Mac depan untuk memuktamadkan isu harga beras. Penetapan harga barangan asas itu memerlukan sedikit masa, kata Yang Berhormat Perdana Menteri, untuk dimuktamadkan bagi mengimbangi keperluan sekaligus mengurangkan beban kepada pengguna dan juga
pesawah. Dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri menekankan berkenaan bagaimana usaha untuk memperkenalkan pertanian bandar secara bersasar, khususnya untuk kita memperkasakan bidang pertanian, dan kita mengambil contoh seperti negara-negara maju, seperti negara jiran kita Singapura, bagaimana memanfaatkan ruang bandar ini sebagai salah satu lokasi pertanian. Okey, ini antara perkongsian semasa yang kami bawakan kepada anda. Sekarang ini kita akan berehat seketika. Kita saksikan terlebih dahulu segmen Biar Betul ini.